Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada program halaqah pada kali ini giliran saya untuk menyampaikan tajuk halaqah kita, iaitu jenis najis dan cara menyucikannya. Najis, ya, kita lihat kepada takrif dulu lah. Ya, najis ni ialah segala kotoran yang menghalang sahnya solat. Ya, benda-benda yang dihukumkan najis antaranya, ya, beri contoh, antaranya anjing dan babi serta keturunan dari kedua-duanya. Kalau anjing kahwin kambing, ada anak ni tak boleh kita buat korban sebab dia adalah daripada keturunan anjing. Begitu juga dengan babi yang kahwinkan dengan biri, ya, anak tersebut adalah najis serta tak boleh untuk kita buat korban, contohlah, ya. Kemudian najis yang lain, contoh najis yang lain itu benda-benda cair yang keluar dari kemaluan, ya, seperti air kencing, tahi, ya, air mazi, air wadi dan lain-lain adalah dianggap sebagai najis, ya, kecuali air mani manusia. Air mani manusia tidak dianggap sebagai najis. Manakala contoh seterusnya darah, nanah, arak, susu binatang yang haram dimakan, contohnya susu kucing, tak boleh dimakan, ya, tak boleh dimakan. Ataupun kalau kena kepada pakaian kita, tak boleh juga untuk kita bawa sembahyang sebab dia dianggap sebagai najis. Walaupun kucing itu kita boleh main-main dengan dia, tapi oleh kerana susu itu terhasil daripada daging binatang yang kita tak boleh makan, maka ia dihukumkan sebagai najis. Begitu juga dengan bahagian binatang yang tercerai semasa binatang itu hidup. Lembu, ya, misalnya ada lembu kita ni, dia terputus kaki dia dan kita dapati kakinya itu ada di padang, kita ambil, kita jual ke kita makan, tak boleh. Kita tanam je lah sebab dia adalah sebagai najis, ya. Dan bangkai binatang selain ikan dan belalang, tak boleh juga kita ambil dia makan, ia adalah najis. Kalau jumpa ikan mati di pantai, ya, ataupun jumpa belalang, boleh kita ambil dia sebab dia tak dianggap sebagai najis, boleh makan, ya, tanpa disembelih. Walaupun begitu, ya, ada juga jenis najis yang dimaafkan. Antaranya ialah mayat manusia, bangkai ikan dan belalang, ulat dalam buah-buahan yang secara kita tak sengaja kita termakan, itu dimaafkan. Tapi kalau sengaja nak korek cari binatang ni di dalam buah nak kita makan, ya, ulat pada pisang, ya, buah pisang tu kan banyak ulat kalau lama sangat, tak boleh juga. Tak boleh lah untuk kita ambil makan. Benda-benda yang kata dalam Islam ni yang menjijikkan, dianggap. Walaupun begitu, kalau tak sengaja dimaafkan, ya, kalau termakan. Kemudian bangkai binatang halus yang tidak mengalir darahnya, seperti semut, lalat, kekatu dan sebagainya, jika ia terjatuh dalam suatu cecair, jatuh dalam minyak masak kita contohnya, ya, dia sendiri jatuh, dimaafkan, boleh kita ambil selagi mana ia tidak mengubah rupa minyak, bau minyak, ya. Kalau dia minyak itu tak berubah, boleh kita keluarkan binatang tersebut dan kita gunakan macam biasa, dimaafkan. Tapi kalau sengaja kita jatuhkan, ya, ada lalat kita tangkap, kita campak dalam air contohnya, maka tak bolehlah kita guna air tersebutlah untuk minum, ya. Ni jatuh sendiri. Kemudian najis, ada jenis najis lain yang najis yang dimaafkan, iaitu termasuklah najis yang sedikit dan agak sukar untuk dielakkan, seperti darah yang jerawat, ya. Ada kita dekat kita ada jerawat tu, kalau kita picit ada darah tu dimaafkan. Kalau ada darah tu bawa sembahyang, dimaafkan. Begitu juga dengan darah nyamuk. Darah nyamuk, kalau kita tengah sembahyang contohnya, ya, ada nyamuk ni, kita tak sedar tu, kita dah terpicit ataupun kita picit ada darah, darah itu sedikit, darah itu dimaafkan. Begitu juga air yang terpercik di jalan raya, ya, darah yang ada pada daging lembu yang kita beli kat pasar, bila kita basuh ada air lagi, bila ada darah, bila kita masak ada lagi macam kemerah-merahan, ya.
kelebat sup naik kan, air itu bertukar warna. Jadi dimaafkan darah tersebut. Kemudian najis ikan di dalam air selagi air tersebut tidak berubah. Najis burung di tempat-tempat yang selalu berulang alik seperti kawasan tanah suci Mekah dan Madinah, ya, itu dimaafkan. Najis ini ada dua bentuk. Yang pertama najis aini, iaitu najis yang ada rupa, ada bau, ada rasa. Ada rupa ni warna lah. Contohnya lah tak cicak, kita ambil contoh tak cicak paling mudah. Itu adalah najis aini sebab kita nampak dia. Kita nampak bila kita cium ada bau dia, ya. Ada rasa tu maksud bukan ambil rasa. Ada rasa tu maksudnya kalau kita cium tu dia ada berasa ketekak kita ni. Di keistimewaan ni, hidung yang Allah beri pada kita ni, dia berasa ketekak. Cium dia berasa ketekak, ya. Yang ni najis aini, ya, yang nampak di mata ni. Seperti najis tak cicak. Kemudian yang kedua ada iaitu najis hukmi, iaitu najis yang tidak ada rupa warna, tak ada bau, tak ada rasa, seperti air kencing yang sudah kering. Lama dah air kencing berada dekat penjuru tu, ya, dah tak nampak dah rupa air kencing, tapi bila pergi kat situ bau hancing je, berbau. Itu adalah najis hukmi. Tak nampak air pun, tak nampak air, tak nampak benda pun, tapi berbau lagi. Itu najis hukmi. Kemudian, ya, najis yang kita ketahui terbagi kepada 3 kategori. Yang pertama mughalladhah, yang kedua mukhaffafah, dan yang ketiga mutawassithah. Jadi kita nak lihat bagaimana cara kita nak membersihkan najis mughalladhah ni. Sebelum tu kita nak kenal dulu apa dia najis mughalladhah. Najis mughalladhah ialah najis jenis yang berat, iaitu najis anjing dan babi serta keturunan kedua-duanya, atau keturunan salah satu daripada hasil percantuman anjing atau babi dengan binatang-binatang lain. Itu disebut sebagai najis anjing dan babi atau keturunannya. Dari cara untuk mencuci, ya, untuk membersihkan najis mughalladhah ni, itu hendaklah dihilangkan benda najis itu jika ada. Kemudian basuhlah tempat yang terkena najis itu dengan air sebanyak 7 kali. Sekali daripadanya dengan air tanah. Sama ada najis tersebut najis aini ataupun najis hukmi. Sama ada najis tersebut terkena pada pakaian, badan ataupun tempat, rumah ke, siadah kita nak sembahyang contoh, ya. Maka adalah lebih utama jika air tanah digunakan untuk basuhan yang pertama, dan 6 kali lagi dengan air biasa, itu air mutlak. Air mutlak ni, ya, kita tahulah itu air yang tak ada kait dengan benda lain. Kalau air sirap bukan air mutlak sebab dah campur benda asing dalam air asal tadi, lalu namanya air sirap, ya. Jadi air mutlak ni air pahit boleh lah, ya, termasuk dalam air mutlak yang biasa ada dengan kita ni. Air sungai, contohnya mutlak air laut, ya, air embun, air hujan, itu adalah air mutlak. Jadi cara nak buat air tanah ni tak susah, ya. Boleh kita ambil tanah yang ada di keliling kita ni. Pastikan tanah itu tanah yang bersih daripada najis lah. Kalau ada tai binatang, jangan ambil lah. Jadi tanah ni kita pilih tempat yang baik, tak ada unsur najis, kita yakin. Kita gali sedikit lah tanah, dia ambil yang bahagian bawah sikit, ya. Kita letaklah dalam bekas dan baldi ke tanah tersebut, kita curah air mutlak, curahkan. Maka jadilah dia air tanah, kita gaulkan, jadilah air tanah. Kita basuh air tanah tadi pada tempat yang terkena najis tadi, najis jilat di anjing katakan, ya. Kita basuh dengan air tanah dahulu, kemudian kita basuh turutkan pula dengan basuhan 6 kali air mutlak. Begitu, ya. Itulah caranya untuk kita membersihkan jika sekiranya kita terkena najis anjing atau babi, sama ada dijilat ke atau sentuh, salah satunya basah, kan. Binatang tu basah, kita kering, tak boleh juga. Kalau kita kering, dia basah, dijilat kita pegang, ni maknanya memang kita kena sucikan bahagian anggota kita tadi dengan cara yang saya sebutkan sebentar tadi, ya. Kemudian yang kedua, najis pertengahan, iaitu najis mutawassithah. Najis mutawassithah, kita nak berkenalan dengan najis mutawassithah ni. Najis ini terdiri dari semua jenis benda-benda yang kotor seperti tahi, air kencing, darah, nanah, bangkai binatang selain ikan dan belalang dan sebagainya. Ringkasnya, najis mutawassithah ni ialah semua jenis najis selain anjing dan babi ataupun keturunan keduanya
atau salah satu dari keduanya, ya, itu namanya mughallazah. Dan kencing bayi lelaki ini najis mukhaffafah. Kencing bayi lelaki yang belum berumur 2 tahun yang tidak makan dan minum selain susu ibu dia. Yang ini, maknanya itu selain daripada najis mughallazah, najis mukhaffafah. Selain daripada dunia najis tadi, maka ia masuk dalam kategori najis pertengahan, iaitu najis mutawassithah. Selain daripada anjing babi, selain daripada air kencing bayi lelaki yang umurnya 2 tahun ke bawah, yang tak minum apa-apa, tak makan apa-apa selain hanya minum susu ibu dia saja. Itu yang kita kata najis mukhaffafah. Ya, jelas, harap jelas ya maksud najis pertengahan tersebut. Jadi cara untuk kita mencuci najis mutawassithah ni ialah dengan cara apa? Kita buang dulu ain najis tersebut. Buang dulu najis ain tersebut. Buang dulu tak cicak. Najis tak cicak ni termasuk dalam mutawassithah. Kita buang najis tersebut. Kalau ada kesan, kita bersihkan, urutkan dengan air, turutkan dengan air, ya. Cara nak membersihkan najis mutawassithah ni, ya. Kita hilangkan dulu kesan-kesannya hingga ain najis tersebut hilang, dan juga sifat-sifatnya, sama ada warna, rasa dan bau. Sama ada najis ini najis aini ataupun najis hukmi, sama ada ia terkena pada pakaian kita, pada badan atau tempat. Kita bersihkan dulu ain najis tersebut, kemudian kita basuh dengan air yang mengalir lah. Biar kita alirkan najis tersebut. Alirkan. Kalau basuh pakaian tu, kalau terkena najis air kencing kita ke, najis air kencing orang ke, kita basuh. Dan pastikan kita, kalau dalam fiqh ini, ya, ulama mencadangkan untuk kita basuh dan kita pulas. Pulas kain tersebut sebanyak 3 kali. Jiru air kita pulas kali pertama, jiru sekali kedua kita pulas, jiru sekali ketiga kita pulas, supaya air itu keluar. Air najis itu bersih daripada kain tadi, ya. Itu kalau kena air kencing lah. Tapi kalau air kalau tai, kita bersihkan dahulu, kemudian kita alirkan air, bersihkan betul-betul tempat tersebut. Tapi jika sekiranya masih lagi ada kesan lah, masih kekal, maka dimaafkanlah, sebab susah untuk hilang, ya. Seperti warna darah susah untuk dihilangkan. Kemudian yang ketiga, najis ringan, walaupun kita sebut tadi, itu najis air kencing bayi lelaki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan apa-apa makanan selain daripada susu ibu dia. Air kencing bayi lelaki, kalau dia berak, akhirnya adalah najis mutawassithah. Ini najis mukhaffafah ni, cara nak bersih iaitu dengan cara kita merenjiskan air ke atas najis tersebut. Misalnya budak ni kencing, nampak air bertakung. Air kencing dia bertakung, kita ambil air, kita renjiskan, ya. Kemudian kita lap. Memadai gitu saja. Tak perlu untuk kita alirkan air, basuh macam kita basuh najis yang lain, ya. Pernah berlaku seorang sahabat ni membawa anak, lalu sahabat perempuan jumpa dengan Rasulullah. Rasulullah mendukung bayi tersebut. Bayi ni pula kencing atas baju jubah Rasulullah ni. Lalu Rasulullah minta dibawakan air, lalu Rasulullah merenjiskan, ya, merenjiskan air pada baju Rasulullah yang sedang pakai ni. Lalu dianggap sebagai air pakaian tersebut telah suci daripada najis mukhaffafah tersebut. Itu cara, ya, untuk kita membersihkan najis mukhaffafah. Kemudian dalam masa yang singkat ini, saya nak mengajak anak-anak sekalian melihat kepada masalah kita, itu mesin basuh. Mesin basuh kita, kalau bolehnya jangan campur dengan mesin basuh adik-adik kita yang tak erti lagi istinja tu. Kalau dikencing dan jamban betul dikeluar, tak istinja, tak basuh kencing pun, lepas tu ada najis lah pada pakaian tu. Jadinya pastikan kita tak campur. Kalau nak campur boleh, tapi basuh dahulu, perah betul-betul bersih, masuk campur dengan pakaian kita. Kalau sedapatnya lah, ya. Jangan mencampur dengan najis dengan pakaian budak-budak kecil yang tak erti lagi untuk beristinja. Kemudian satu lagi saya nak sentuh pasal istibrak. Istibrak ni penting bagi orang lelaki, orang perempuan. Orang lelaki kalau kencing kena berdahan 3 kali ataupun batuk-batuk kecil untuk memastikan baki air dalam kemudian itu keluar. Kemudian, ya, kalau orang perempuan pula bila kencing, pastikan, ya, lepas kencing tersebut dia masukkan sedikit jarinya, kalau satu ruas tu sedikit, ya,
separuh ataupun kurangnya untuk dia sambil jiru air, dia pusing-pusingkan jarinya dalam kemaluannya supaya dapat memastikan bahawa dia benar-benar bersih, suci daripada najis untuk dia berhadapan dengan Allah Ta'ala. Jadi dalam soal bersuci ini sangat penting untuk kita ambil perhatian ya. Saya rasa itu sajalah untuk kita dalam kuliah pagi ini, dalam khusus halaqah usrah ini, iaitu yang berkaitan dengan najis dan jenis-jenisnya serta cara menyucikannya. Oleh itu saya harap anak-anak dapat ya memahami, dan jika ada persoalan bolehlah bertanya kepada pensyarah pembimbing di dalam kumpulan masing-masing ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.